Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu wacana inilah. Untuk membincangkan berkenaan salah satu tajuk yang telah kami sediakan mengenai dengan subjek pokok pemimpin. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat dan berguna daripada wacana ini. Tajuk wacana kita pada hari ini berkisar mengenai pemimpin dunia yang berfokuskan kepada keberkesanan pemimpin dunia membawa kegemilangan negara mereka. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Alisha binti Abdul Rahim dan di sebelah saya ialah dua orang ahli panel dan dua orang pengaju soalan. Panel pertama ialah Eldahani binti Ibrahim dan panel kedua Muhammad Afi Naim bin Muhammad Nizam. Seterusnya pengaju soalan iaitu Nur Syafiqah Alisha Hamzah binti Abdullah dan Nur Nadia Bakis binti Amran. Jadi sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya akan terangkan sedikit sebanyak mengenai tajuk wacana kami. Kita boleh lihat zaman sekarang setiap pemimpin akan mengalami kejatuhan masing-masing, malah menyebabkan pemimpin tidak dapat meneruskan pentadbiran. Namun terdapat pemimpin yang bangkit, malah menjadi pemimpin yang lebih hebat. Kita boleh lihat sini kami akan membincangkan mengenai dua perbezaan antara pemimpin barat dan pemimpin Islam. Oleh itu, saya teruskan dengan pengaju soalan pertama untuk mengajukan soalan ke panel pertama. Assalamualaikum sebagai orang yang diberi. Mengajukan pertanyaan kepada panel satu iaitu saudari Elda. Okey, seperti yang dinyatakan tadi, setiap pemimpin akan mengalami kejatuhan masing-masing, malah menyebabkan pemimpin tidak dapat meneruskan pentadbiran. Namun terdapat pemimpin yang bangkit malah menjadi pemimpin yang lebih hebat dan berpengalaman. Jadi pada pendapat saudari Elda, bagaimana bangkitan atau revolusi pemimpin walau setelah banyak kejatuhan, dan jelaskan cara pemimpin dalam meneraju negara ke arah kejayaan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari kerana telah mengajukan soalan kepada saya. Pada pendapat saya, tidak semua pemimpin dapat bangkit dari kejatuhan ketika pentadbiran mengalami kemerosotan. Pemimpin pada zaman sekarang boleh mencontohi sifat tokoh pemimpin terdahulu iaitu dapat berfikir secara rasional dan mengatur strategi untuk mengatasi setiap permasalahan dan kekangan dalam sesebuah pentadbiran. Sebagai contohnya, tokoh pemimpin barat yang terkenal iaitu Napoleon Bonaparte yang merupakan pemimpin Perancis pada tahun 1804. Perancis tidaklah berada dalam keadaan yang baik, namun beliau telah membawa Perancis lari daripada penggolakan yang berlaku iaitu dipanggil Revolusi Perancis pada tahun 1789. Sebelum ini, Perancis sebagai sebuah pemerintahan beraja demostik yang boleh dikatakan agung tetapi mengalami kemerosotan yang hebat semasa abad ke-18. Muncul Napoleon Bonaparte telah menjadikan Perancis hidup semula di mata negara Eropah lain untuk menjadikan Perancis sebuah negara yang berpengaruh. Dalam menarjui negara ke arah kejayaan, seseorang pemimpin ini perlulah mempunyai kekuatan idea untuk merealisasikan kemakmuran dalam negara. Seperti Napoleon Bonaparte yang telah memperkenalkan Kod Napoleon iaitu Kod Undang-Undang Bersatu yang dihasilkan di Perancis pasca revolusi dan digumpal oleh Napoleon pada tahun 1804. Napoleon memberikan namanya kepada undang-undang dan mereka sebahagian besarnya tetap berlaku di Perancis sehingga hari ini. Itu sahaja jawapan saya terhadap persoalan saudari. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih kepada panel pertama dan pengaju soalan atas penerangan yang sangat padat tadi. Okey, kita teruskan dengan pengaju soalan kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berbalik kepada perbincangan kita pada hari ini tentang kebangkitan bagaimanakah pemimpin barat dan pemimpin Islam itu sendiri membangkitkan revolusi mereka agar dapat mencapai matlamat mereka. Jadi di sini saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Afiq. Bolehkah saudara Afiq ceritakan sedikit bagaimanakah daripada segi kepimpinan Islam itu sendiri, bagaimanakah mereka menyusun strategi mereka untuk bangkit daripada
kegagalan. Okey, silakan Saudara Afiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Syafiqah atas soalan yang diberikan. Ya betul, saya setuju dengan pendapat Saudari Syafiqah berkenaan dengan setiap organisasi kepimpinan akan melalui jatuh bangunnya. Namun begitu, ianya terletak kepada bijaknya seorang pemimpin di mana pemimpin yang bijak akan dapat membawa negara ataupun organisasi mereka ke arah kejayaan dan menjauhi lembah kegagalan. Okey, seperti yang kita dapat lihat dalam skop pemimpin Islam. Okey, tentang bagaimana mereka bangkit daripada kejatuhan. Akan tetapi dalam skop pemimpin Islam, ia berbeza dengan pentadbiran barat, iaitu pemimpin Islam lebih menekankan tindakan mereka melalui tindakan yang berteraskan agama Islam, dan juga kita dapat tahu antara tokoh-tokoh yang telah menunjukkan kepimpinan yang baik seperti Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Uthman bin Affan, bahkan Rasulullah SAW sendiri telah menunjukkan kepimpinan yang baik dalam membangunkan negara mereka. Dan kita dapat lihat dari segi kepimpinan mereka telah banyak melakukan sumbangan seperti mereka telah menyelaraskan undang-undang negara mereka melalui syariat Islam, dan juga telah mentadbir sebuah negara itu dengan penuh keadilan dan menggunakan analisis strategi pertahanan supaya negara mereka kekal stabil dan tidak ditindas oleh penjajah. Dan juga kita dapat lihat dari segi pembentukan masyarakat, ya, di mana mereka telah membentuk satu prinsip pembentukan masyarakat yang amat baik, dan itu telah membawa kejayaan kepada negara-negara Islam yang telah mereka pimpin. Dan seperti mana yang saya cakapkan, perkara ini adalah tindakan asas bagi mereka dan usaha mereka bagi membawa kegemilangan terhadap agama, terhadap negara-negara mereka, iaitu negara Islam. Dan jelas sekali tindakan dan gaya kepimpinan tokoh-tokoh Islam tersebut dapat diterapkan dalam pentadbiran yang kita telah terapkan pada hari ini. Dan akhir kata, ini telah dibuktikan oleh pemimpin Islam dan juga kita boleh terapkan dalam pentadbiran masa kini supaya pentadbiran kita semakin stabil, dan juga pemimpin haruslah bijak menggunakan contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin Islam dalam memimpin negara mereka supaya negara kita kekal makmur dan juga maju serta jauh daripada kegagalan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kedua kerana menjawab soalan daripada pengaju soalan tadi. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Jadi sedikit rumusan yang saya dapat buat pada wacana hari ini, iaitu kepimpinan negara perlu dikendali oleh pemimpin yang pintar serta berkemampuan. Kebolehan ini penting kepada pemimpin yang akan diamanahkan untuk menerajui negeri dan negara. Kejayaan untuk membangunkan martabat masyarakat bergantung kepada kemampuan pucuk pemimpin. Kejayaan kepimpinan Khalifah Al-Rashid iaitu Umar Al-Khattab dan Napoleon Bonaparte adalah bukti yang nyata. Pada satu kajian yang telah dibuat oleh Profesor K. Cotter dari Harvard Business School, 80% kejayaan sesebuah organisasi termasuk sebuah negara bergantung rapat dengan mutu kepimpinan. Okey, itu saja untuk hari ini. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih.